Maknanya macam mana? Elok jugalah benda ni kita sembang-sembang masa haji, masa umrah kan. Maknanya ada orang kat sini sihat, bila pergi sana sakit. Ada orang perangai dia berubah masa kat sana. Ya, baik. Secara umum, kita pergi secara umum dululah. Secara umum sebenarnya sebab benda ni dalam hidup, sebelum adanya kejadian, adanya hukum alam. Adanya hukum alam. Hukum alam ni lah yang jadikan kita sekarang ni boleh berjalan semua benda ikut macam tertib je. Ya, hukum alam matahari terbit pukul berapa. Sebab tu orang boleh kira bila matahari terbit walaupun 10 tahun akan datang. Sebab dia dah ada pattern. Hukum alam tu orang dah boleh cerap, orang boleh kaji, orang boleh nampak. Ya. Jadi akal manusia dah boleh ukur hukum-hukum alam tersebut. Ya. Kalau saya baling air ni ke atas, dia akan ke mana kemudian? Terapung-rapung kan? Dia akan terapung kan? Jangan duk angguk, ya Ustaz, itu memang baik. Mesti jatuh ke bawah. Kenapa mesti jatuh? Sebab dia hukum graviti, termasuk hukum alam. Begitulah juga dalam hidup. Maknanya, ada orang yang kita tengok sihat. So, sepatutnya di sana sihat. Tetapi di sana ada juga pula keadaan-keadaan. Contohnya cuaca. Contoh-contohnya bila dah ramai, banyak bergaul, kita tak tahu apa jenis kuman yang ada. Ya. Jadi secara umum kita ambil bahawa kalau berlaku sakit itu masih hukum lumrah. Lumrah, orang sakit, dah lah jet lag. Ya. Kita sekarang pukul 9 suku, tapi di sana pukul berapa? Pagi, 4 pagi. Jadi hari-hari mungkin badan yang tak kuat dia sakit. Jadi secara lazimnya kita ambil lazim lah ya. Sebab saya takut kalau saya cakap tak secara lazim nanti ini yang orang takut pergi umrah tu. Yang ditakut-takutkan untuk umrah, kalau kamu pergi nanti kamu macam ni, kamu macam ni, kamu macam ni. Macam Allah tu jahat sangat. Kan? Seolah-olah orang nak datang pada Allah Subhanahu Wa Taala akan ada kena apa-apa pun, tak nampak Kaabah itu paling popular lah tu. Ya, tak nampak Kaabah nanti keras tengah tawaf, ya kena usung. Baik, menyebabkan orang nak pergi umrah ni Allah takut sangat, ya takut sangat. Baik. Namun tidak mustahil kalau berlaku sesuatu secara bukan hukuman dari kita. Sebab tu adab ya. Kita ni kadang-kadang tengok judge orang tu. Tengok dia balik umrah, pergi umrah tengok sakit, keluar gatal-gatal segala macam. Kita pula yang tolong hukum untuk pihak dia. No. Kita hukum lumrah aja, pakai hukum lumrah. Mungkin ada sana ada sakit, ada segala macam ya. Dan contoh ni contoh berdasarkan mungkin orang kata contohnya bukan pengalaman lah, cerita-cerita pengalaman. Kadang-kadang suami isteri kan, bila pergi sana dia kata ada banyak masalah. Selalu sangat. Bergaduh. Okey. Pada saya fikir umrah dan haji ni dia ada satu benda yang kita tak perasan. Secara biasa, bukan luar biasa, cara biasa je. Ketika kita di tempat kita banyak fokus. Kita sibuk. Yang laki kerja, yang perempuan mengurus itu ini. Bila kita keluar daripada semua keadaan itu, kita masuk pada satu rutin baru. Dan rutin banyak kosong. So bila banyak kosong, suami tak ada nak buat apa, isteri tak ada nak buat apa. So bila tak ada buat apa, maka masa tu barulah akan datang waktu yang selama ni kita tak perasan. Ya. Sebenarnya bukan sebab Mekah ataupun sebab kita ada betul-betul masa pada masa tu. So sebab tu betul kalau orang tu tak prepare, dia tak bersedia untuk kita tahu bahawa, perasan tak kalau kita pergi sana kita rasa lepas solat, lepas tu nak mana? Makan. Tak pernah makan aiskrim, makan aiskrim. Kan? Kat sini aiskrim Baskin Robin ke apa pun tak teringin. Sana makan aiskrim, Masya Allah ya. Ada orang masukkan dalam dia punya wishlist dia untuk umrah ialah makan aiskrim. Tak apalah. Tetapi ceritanya maknanya betapa free-nya masa kita. Sekarang sebab tak free tu tak makan aiskrim. Aiskrim ni dah benda dah macam tak tahu nak cakap lah betapa tak ada benda nak buat bawa makan aiskrim. Saya nak tanya ni, lepas ni balik makan aiskrim ke?
Tak, sebab banyak benda nak buat. Jadi sebenarnya nampak macam, oh kalau kita pergi umrah, nanti kalau suami isteri mudah bergaduh. Tu yang saya takut. Kita letak kita punya apa? Kita letak zon dah. Aku ni kan bergaduh ni. Kan? Tetapi yang kita boleh buat ialah kita faham, oh bila kita buat umrah, haji 40 hari contohnya, kita tak ada buat apa-apa. Kita tak ada komitmen apa-apa. Kita tak fikir keluarga, tak fikir anak, tak fikir apa, tak fikir politik, tak fikir apa. Kecuali rajin jugalah kat sana pun ada update status, tengok perkembangan politik, tengok perkembangan kat sana kita tak apa. Bila kosong, di situ yang mungkinnya pada masa tu yang ni minta dilayan, yang ni minta percakapan dia dan bla bla. Dia jadi back tu macam orang tak kenal lah. Dia jadi macam orang tak kenal. So bila tak kenal, hak pemarah ni, marah ni. Jadi bukan sebab umrah atau haji, tetapi sebab masa yang kosong itu, ya. Dan sebab itulah tapi dari sudut yang rohaninya, eloklah kita bermuhasabah kan. Dua-dua pergi tu kita sama-sama muhasabah. Jadi kalau sama-sama tu, sebab bila hubungan dia mesti dua, tak boleh seorang je muhasabah, kedua-dua muhasabah. Jadi insya-Allah. Jadi haji itu jelah pada saya sederhana je, ya. Kalau dia tak nampak Kaabah tu pun mungkin sebab spek dia terhilang ke apa benda. Lepas tu balik cek insya-Allah, ya. Allah tu baik sangat. Allah kita tu baik sangat. Tak ada yang lebih baik daripada Allah untuk hamba ni, ya. Dan jangan pula bila kita pergi umrah dapat lesen macam lesen memandu antarabangsa. Oh, ana pergi umrah dah 10 kali, buat maksiat apa pun tak apa. Tak ada kena mengena umrah dengan buat kerja maksiat. Pakai tudung, tak pakai tudung, itu isu lain. Umrah isu lain. Jangan pula kerana kita pergi umrah sampai 10-20 kali, maka tak pakai tudung tu kira okey sebab Allah baik. Ni masalahnya pula. Hak tadi takut sangat Allah tu buat apa-apakan kita. Hak ni yang dah Allah tu okey. Sebab tu mesti duduk kat tengah-tengah, ya. Allahu Akbar. Jadi betul lah. Semua ni ulu albab. Sebab kalau akal, ya, akal ni dia banyak dia punya cerita dia, ya. Tetapi dengan Allah ni kadang-kadang akal pun tak boleh nak logikkan, ya. Sebab bila ibadah dia bukan logik pada akal, sebab akal hadnya sangat terbatas. Baik.